Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mohon maaf ya sahabat-sahabat, lambat sikit kita mula, kelang kabut sikit pagi ni dengan dua orang si kecil tu dah pun bersekolah. Fatimah dengan Hana hantar tadika dengan nursery. Dia punya pengasuh dah balik, penjaga pengasuh kepada dua anak tu dah balik. Jadi semalam hari Isnin start daftar, jadi masih lagi dalam proses kelang kabut menguruskan dua-dua yang si kecil tu, Fatimah dan juga Hana. Alhamdulillah, muslimin-muslimat sekarang 7 suku. Okey, kita mulakan ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 11 Ramadan. Salam 11 Ramadan. Subhanallah, begitu cepat masa berlalu. Kita dah masuk hari ni 10 ke 11 Ramadan, muslimin muslimat. Hari ni hari Rabu. Hari ni hari Rabu kan? Ya, 11 Ramadan. Masya Allah, kita dah masuk 11 Ramadan. Alhamdulillah, muslimin muslimat, seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah, 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi dan Asma'ul Husna, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya tak pasti kenapa di FB ni dia, kalau ikutkan dah wifi semua, tapi okey, dah semula ya. Okey, Masya Allah. Saya tadi macam ada masalah dengan ni. Okey, seterusnya 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, kita sambung. Ustaz tolong ambilkan telefon. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Seterusnya Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salam minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basir al-hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqid al-hasibul jalil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul najidul ba'isul syam al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul ahadul samadul qadirul muqtadirul muqdimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barut tawwab al-muntaqimul afu ra'uful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dar
النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dihormati, yang dikasihi, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Anda hadir daripada mana? Saya mohon sahabat-sahabat boleh bantu supaya kita share perkongsian kita ni. Semoga lebih ramai dapat hadir. Engagement FB ni semakin mencabar ya. Akhir-akhir ni, bukan akhir-akhir, memang sentiasa mencabar pun. Subhanallah, dari sudut penulisan ataupun live, ini pun dah kira sangat-sangat baik sangat live kita ni. Boleh cecah 3,000, 4,000, 5,000 tu sangatlah baik muslimin muslimat untuk satu live kuliah, untuk satu live ceramah agama yang tak pun disupport tinggi, tetapi Alhamdulillah. Kita di TikTok Alhamdulillah dalam 2,000 lebih. Terima kasih banyak. Saya sebenarnya sambil-sambil membaca daripada start Al-Kahfi, Al-Fatihah sampailah Asmaul Husna. Mungkin tuan-puan nampak macam saya banyak berfikir-fikir. Begitulah orang perempuan kan, banyak fikir. Kadang-kadang tu apa yang kita fikir terbawa-bawa je kan. Orang boleh perasan kenapa tu termenung tu kan. Kadang tu orang tanya, fikir apa tu? Kan duduk buat benda lain tapi fikiran ke lain. Duduk di sini fikiran entah ke mana-mana. Muslimin muslimat. Jadi begitulah juga saya ni, kadang-kadang banyak benda duk fikir. Subhanallah. Kadang-kadang boleh fokus, kadang-kadang kalau besar dan banyak dia jadi macam terbawa-bawa. Subhanallah, ya, Alhamdulillah 2 anak kecil tu taklah kecil sangat sebenarnya. Raihanah dah masuk 5 tahun, 4 tahun lebih. Bulan 11 ni dia 5 tahun. Fatimah pula tahun ni bulan 8, hujung bulan 7. Dia hari last bulan 7. Dia masuk 3 tahun. Jadi subhanallah, hujung minggu hari tu, hari Sabtu malam, kami menghantar pengasuh kepada 2 anak ni, 2 anak kecil ni balik. Pengasuhnya tu daripada Indonesia. Dia jaga anak kami daripada Sofwan. Dah 7 tahun. Subhanallah. Dia jaga pagi sampai petang. Dia pasangan suami isteri yang sangat baik. Subhanallah, pasangan suami isteri. Suaminya pun bekerja dengan kami, isteri pun kerja dengan kami. Subhanallah. Mereka panggil ibu dan bapa. Ibu, bapa. Macam tu. Dan mereka ni sangat banyak membantu kami dalam urusan kerja-kerja harian dan dakwah. Contoh kan, kalau saya pergi 3 hari 2 malam tinggal anak-anak, orang pelik, macam mana Ustazah tinggal 3 hari 2 malam pergi umrah 2 minggu? Sebab ada ibu dan bapa pada anak-anak ni. Jadi mereka, kalau saya 3 hari 2 malam, pasangan ni akan datang tidur di rumah. Mereka saya tak ada pembantu yang sepenuh masa di rumah, tapi yang daily tu kan, daripada pagi sampai petang, macam tu. Subhanallah. Jadi akhirnya Alhamdulillah dihantarlah 2 orang yang kecil tu, hantar ke tadika dengan nursery lah, duduk satu tempat. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi pagi-pagi tu dah lama, dah 5-6 tahun, dah 5 tahun tak siapkan, 5-6 tahun tak siapkan barang-barang keperluan tadika. Dia lain kan, duduk kelang kabut 2-3 hari ni, cari bantal, lepas tu kena sediakan macam, yelah, barang mandian dia, baju-baju dia, lepas tu semualah macam-macam. Keperluan berbeza dengan sekolah. Jadi Alhamdulillah settle. Lepas tu masa baca Asmaul Husna, saya sebenarnya daripada semalam, sebenarnya 10 Ramadan, tarikh 10 Ramadan, tetapi kalau tepatnya ialah 10 Ramadan malam, dah masuk pukul 12 lebih masa tu.
Hari Jumaat malam ayah saya meninggal dunia. Jadi tepatlah malam tadi tu 4 tahun ayah saya pergi meninggalkan dunia, meninggalkan kami, kembali kepada Allah. Subhanallah. Arwah ayah saya namanya Harun bin Ismail. Harun bin Ismail. Nama saya Asma. Asma ni anak Saidina Abu Bakar, kakak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya Asma ni kakak ipar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umurnya lebih muda daripada Nabi. Subhanallah. Sebab Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ni beza 2 tahun saja. Nabi tua 2 tahun je daripada Sayyidina Abu Bakar. Ini rakan sebaya Nabi. Nabi membesar bersama dengan Abu Bakar. Maksudnya kawan-kawan sekampung, sama-sama di kota Mekah. Kawan-kawan sekampung yang dah kenal lama. Jadi besan kan? Sahabat baik jadi besan. Jadi salah seorang anak Sayyidina Abu Bakar, best friend forever ni, jadi isteri Nabi, iaitu Aisyah. Kakak Aisyah namanya Asma. Jadi Asma ni subhanallah kaitan dengan Rasulullah sangat banyak. Ayah dia sahabat Nabi. Suami dia juga sahabat Nabi, Zubair bin Awam. Anak dia Abdullah bin Zubair juga sahabat Nabi. Manakala adik dia adalah isteri Nabi. Masya Allah. Ayah saya namanya Harun, Nabi Harun. Masya Allah. Kemudian ayahnya atuk saya, Harun bin Ismail. Ismail juga nama Nabi. Subhanallah. Jadi arwah ayah saya meninggal 4 tahun yang lepas. Tahun 2017. Betul 2017 ke 2018? 2018. Jadi cukup 4 tahun. Muslimin muslimat, pada 10 Ramadan hari Jumaat, ketika itu hari Jumaat, 10 Ramadan hari Jumaat pada malam. Jadi malam tadilah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi hari ini 11 Ramadan. Tuan-puan yang dimanti Allah sekalian, bila datang bulan Ramadan, ayah, kami rasa macam ayah sangat luar biasa lah. Arwah ayah sangat luar biasa. Dia sangat mencintai Ramadan. Allah pilih dia meninggal pada bulan Ramadan. Dan kita baca berita hari ini ada penawar bebas meninggal semalam kan, pada 10 Ramadan. Sebelum tu ada ramai lagi yang meninggal dunia. Setiap hari ada khabar meninggal dunia. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Arwah ayah ni bulan Ramadan, kami pun rasa pelik. Dia akan iktikaf lama, akan tadarus apa, balik lewat. Kalau bulan Ramadan balik lewat. Balik pukul 12 malam baru balik daripada masjid. 11 malam, 12 malam baru balik. Tapi dia lah orang, dia tidur paling lambat, dan ayah adalah orang yang terawal bangun. Subhanallah, terawal bangun. Ustaz, FB kan sebenarnya saya tak nampak dia punya ni. Ya ke? Okey, subhanallah. Tak gak. Arwah ayah ni, muslimin muslimat, dia paling lambat balik. Kita dah tidur sebab dia intikaf dulu, dia tadarus, dia baca Quran. Okey. Lepas tu dia paling awal. Pukul 4 pagi dah bangun. Kadang awal lagi. Saya daripada kecil sampai besar, sampai dah besar, dah sekolah menengah apa semua, dah masuk universiti, sampai dah kahwin pun, memang ayah akan menyediakan makanan bersahur dan makanan berbuka. Bukan sebab mak saya tak pandai masak, bukan sebab mak saya malas, tapi memang arwah ayah mengambil peranan besar dalam rumah tangga. Arwah ayah mengambil peranan besar di dapur. Asalnya ayah saya tak pandai masak. Kahwin dengan mak, nikah dengan mak, anak pertama lahir, ayah kata itulah saatnya ayah belajar, betul-betul ayah belajar masak. Belajar dengan mak sebab jaga isteri dalam pantang. Lepas tu cuba masak. Masaklah, Masya Allah. Lepas pada tu, bila dah rasa bahawasanya bukan mudah memasak ni, dan memahami bahawa isteri ni, seorang wanita ni, perlukan rehat yang cukup untuk memberi fokus kepada pendidikan anak-anak. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan memang setiap hari ayah pun masak. Sedap sangat masakan ayah. Sebab itu akhirnya ayah buka restoran banyak. Sampai 6 buah restoran.
Satu demi satu ayah buka. Dan sampai hari ni ada lagi restoran arwah ayah, usianya dah 40 tahun, 41 tahun. Sebelum saya lahir lagi restoran tu dah dibuka. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya legasi tu kan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tapi ayah saya bukan tukang masak sepenuh masa. Ayah saya lebih in charge, tapi ayah saya boleh monitor semua tukang-tukang masak dia. Dan ayah saya lebih banyak tumpuan kepada kuliah ceramah. Dia juga pendakwah bebas. Tapi sebab minat dia memasak dan air tangan masakan arwah ayah saya ni selalu dihidangkan kepada tuan-tuan guru. Rumah kami di Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu adalah tempat singgah ramai para alim ulama. Ramai alim ulama singgah. Kalau pada contoh alim ulama yang masyhur lah, yang kalau saya sebut tuan-puan kenal, saat Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat masih ada dulu, Tok Guru Ni Aziz pun selalu singgah rumah, akan makan kalau ada program di Terengganu. Saya daripada kecil memang kami dilatih untuk menyantuni tetamu dan menyediakan makan untuk tetamu. Tapi kami anak-anak perempuan memang tak dibenarkan keluar daripada sebab tempat makan tu special, hanya lelaki saja yang hidang siap. Kami semua tugas di dapur. Jadi ayah akan masak. Ayah dah tahu kalau Tuan Guru Ni Aziz suka apa, Tuan Guru Haji Adi suka apa, Tuan Guru Fadino suka apa, tuan-tuan guru ni macam-macam lah, ahli-ahli, para pemimpin, para alim ulama. Jadi memang ayah dikenali dengan air tangannya yang sangat sedap. Subhanallah. Bila bulan Ramadan, ayah memang bangun awal. Saya tak tahulah 3.30 ke pukul 4 ke. Memang kami dah bau satu rumah wangi, ayah masak. Ayah jarang kejutkan kami untuk bantu masak. Sebab ayah nak suruh kita tidur cukup. Dah siap masak, ayah akan ketuk pintu, kejutkan seisi keluarga. Ayah akan ketuk pintu. Ayah akan bangunkan semua anak-anak. Masya Allah. Ayah akan bangunkan semua anak-anak untuk tahajud. Asma, bangun. Najihah, bangun. Ibrahim, Aisyah, Siti Khadijah, Siti Aminah, Abdul Hadi, Subhanallah, Nabila, Muhammad Nasrullah, Aminah. Tu nama adik-adik saya 10 orang. Ayah akan kejutkan anak-anak untuk bangun tahajud, untuk bangun solat malam. Bangun. Subhanallah. Kadang-kadang kalau kami terbangun awal, kami bantulah ayah masak di dapur. Begitulah. Kemudian ayah pun akan mengejutkan mak. Masya Allah. Ayah biasa akan, dia bukan manjakan anak-anak, tapi dia macam nanti anak nak pergi sekolah, takut tak cukup tidur, apa semua kan. Jadi bukan anak pun pemalas, tapi kadang bangun awal lah tolong ayah masak. Biasanya ayah dah siap masak, kami akan hidangkan. Begitulah kasih seorang ayah. Lepas tu saya nak ingat sahabat-sahabat kepada orang lelaki, Masya Allah. Nak katakan masa tu, masa kecil. Tapi ayah ni dia ada satu sikap suka suap. Apa ni? Encik suami ada depan. Ayah dia suka suap makan. Tapi saya pernah cerita kot pada encik. Saya ingat masa kecil saya ada trauma dengan satu sudu. Saya cam sangat sudu tu, tapi saya tak tahu kenapa saya suka sangat ambil sudu tu. Sudu tu saya cam lah sebab trauma. Sudu tu sebenarnya dia ada macam, encik, sudu tu dia macam sudu, lepas tu dia macam ada, kita panggil apa? Sope, ataupun dia ada bukan tajam, dia macam ada, bukan sope, kope, kita panggil kope apa? Sopek sikit bang, sopek. Subhanallah. Saya kan masa contoh umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ayah ni suka suap. Padahal kita dah pandai makan kan, 6 tahun, 7 tahun. Nasi tu dia suka suap. Kadang guna sudu, kadang makan apa kan. Tapi punyalah anak ni tak bagi tahu ayah. Macam, tapi bila guna sudu tu, kena tepi ni akan luka, sakit. Tapi makan juga, raikan ayah. Macam arwah ayah raikan kita raikan ayah. Sampai saya bila nampak ayah ambil sudu tu, sudah sudu ni nanti mesti luka kat sini bila suap. Masya Allah. Tapi jadi kenangan. Saya rasa itu bonding yang sangat kuat. Kalau kita ibu dan ayah boleh suap anak-anak, walaupun anak sekarang dah besar, kita boleh suap. Suapan pertama, contoh buka puasa kan, suaplah guna tangan.
Sebab kena sudu ke? Sebab kenangan tu dia jadi jelas sangat pada ingatan tu, sangat jelas. Sampai jelas tu, pada masa kita kecil kan, jelas tu jadi boleh terbayang dalam bayangan kita tu. Kita duduk, lepas tu ayah pun duduk, lepas tu suap tu dan sebagainya. Subhanallah. Sahabat-sahabat, ayah ni suka sangat masak dan bagi orang makan. Kami ni masa kecil-kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, rasa penat bila tetamu ada setiap minggu. Seminggu banyak kali. Setiap kali orang ceramah dekat masjid depan rumah, setiap kali tu lah akan ada tetamu 10 orang, 15 orang mari makan malam-malam. Ayah akan mula masak petang. Masak special. Kita dah tahu dah ni. Kami ni dulu rasa macam penatnya lah. Okay, nak tolong tu, nak tolong ni, hidang lepas tu banyak pinggan nak basuh, lepas tu tidur lambat. Tapi sebab ayah sangat menyantuni tetamu, suka layan tetamu, rezekinya sangat luas. Dan saya tengok keberkatan tu ada pada tumpah kepada anak-anak dan keluarga. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila bulan Ramadan, ayah akan masak jumlah yang banyak, jemput orang berbuka puasa di rumah, sampai setiap inci rumah tu penuh dengan orang. Setiap inci rumah tu tak ada ruang kosong. Atas rumah, kat ruang tetamu, sini sampai dapur, penuh orang buka puasa. Itu dibuat rutin. Jadi setiap bulan Ramadan ada waktunya diberi makan secara beramai-ramai. Orang dah tahu dah. Penuh orang dalam rumah bagi makan berbuka puasa. Jadi sebab itu bila sampai bulan Ramadan ni memang meriah. Ayah sangat mencintai Ramadan. Akhirnya Allah ambil. Ayah pergi dalam bulan Ramadan pada usianya 59 tahun. Maksudnya saya pergi waktu usia muda jugalah. Maksudnya bukan tua sangat. Bukan ayah saya umur 70 ke 60 ke 60 lebih ke. Ayah saya umur 59 ketika ayah saya meninggal 4 tahun yang lepas, 10 Ramadan pada hari Jumaat malam. Subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak, minta maaf ya sempena sebab hari ini 11 Ramadan, kalau ikutkan malam tadilah saatnya arwah ayah pergi. Jadi kalau dapat ambil iktibar, kalau mungkinlah ada orang kata, orang tanya kan, subhanallah, saya kira peranan seorang ayah dalam membentuk anak ini sangat penting. Dan saya sangat kagum bagi wanita-wanita ibu tunggal yang boleh besarkan anak dengan membawa dua imej seorang ayah, imej seorang ibu dalam dirinya untuk anak-anak. Ini sangat hebat. Saya kenal ramai ibu tunggal yang hebat. Contohnya Kak Zu yang hadir sama ni. Lepas tu ada lagi lah beberapa orang, ramai ibu-ibu tunggal yang hebat, yang boleh ada imej kedua-duanya, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Subhanallah. Dan jika anda seorang ayah yang hadir pada kuliah saya pagi ini, dengan anda menyuapkan makanan pada anak, itu satu karakter yang sangat hebat, yang anda tidak sedar bagaimana tumbuhnya hati seorang anak dengan baik, dengan subur, mentaati dan menghormati anda, mengingati dan mendoakan anda tidak putus-putus walaupun hanya rutin menyuapkan makanan. Dan imej seorang ayah yang menguruskan rumah tangga, ini imej yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi pun menyediakan makanan untuk ahli keluarga. Nabi Muhammad SAW menjahit sendiri pakaiannya yang koyak, kasutnya. Nabi Muhammad SAW menguruskan hal rumah tangga. Sebab itu, bila saya dibesarkan dengan seorang ayah yang menguruskan rumah tangga. Sebab ketika mak saya sambut ijazah dalam bidang fizik di UTM, masa tu dah masuk anak dah 7, mak saya mengandung anak ke-8. Mak saya di UTM Skudai Johor. Ayah dengan anak-anak 5, 6, 7 orang ni, 6 orang ni di Terengganu. 2 tahun mak sambung degree. Subhanallah, masa tu umur mak dalam 30 lebih, awal 30-an. Subhanallah, saya ingat masa tu saya darjah 5, darjah 6. Ayah uruskan semua tanpa mak balik sebulan sekali. Sebulan sekali balik, 2 bulan sekali balik. Semangat mak
sambung belajar. Ketika anak dah 6-7, 2 kali juga mengandung dan melahirkan saat nak habiskan belajar. Dan ibu saya, mak saya dapat anugerah pelajar cemerlang untuk fizik. Dalam keadaan, maksudnya di UTM tu kebanyakan yang cemerlang fizik Cina, tapi mak antara pelajar Melayu dengan mak bawa 2 anak kecil bersama-sama. Mak bawa 2 anak kecil bersama-sama, yang baby dan juga yang besar sikit setahun 2 tahun. Jaga 2 orang anak kecil di UTM Skudai, ayah pula jaga 5 orang. 5 orang di kampung. 5 ke 6 orang. Saya tak sure sangat tu. Adik-adik semua 10 orang. Jadi masa tu saya dah 5. Saya tengok macam mana ayah uruskan A to Z anak. Dan memang dah biasa pun menguruskan sekolah apa semua, masya-Allah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, perkahwinan adalah sebuah kerjasama. Seorang ayah yang tunjukkan kredibiliti menguruskan rumah tangga akan lahirkan anak-anak yang bijak menguruskan rumah tangga. Subhanallah, kami keluarga, anak lelaki ke anak perempuan sama saja. Dua-dua melakukan tanggungjawab menguruskan rumah tangga. Dari sudut apa pun, pakaian ke, pinggan mangkuk ke, masak ke, buat kerja rumah ke dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya pendidikan yang kita tidak boleh buat dengan mulut, dengan lidah. Itu satu pendidikan yang perlu dibuat bersama-sama, bukan dalam tempoh yang sekejap. Subhanallah. InsyaAllah, apapun ujian dalam rumah tangga yang datang, anak-anak yang dibentuk dengan imej ibu ayahnya melakukan kerja bersama-sama, anak ni kental, anak ni kuat. Jika dia seorang anak lelaki, jika diuji dengan isteri yang malas, dia tetap boleh survive. Jika dia anak perempuan dan diuji dengan dapat pasangan yang malas, tak reti buat kerja rumah dan sebagainya, dia tetap boleh survive. Sebab tangannya dah cekap melakukan kerja rumah. Dia dah dia dah tak rasa penat buat kerja rumah. Sebab dia dah biasa daripada kecil. Bagi orang yang tak biasa buat kerja-kerja rumah, menyapu sikit penat, basuh pinggan lebih sikit penat, masak sikit penat, buat kerja rumah cepat penat. Sebab itu kan kadang orang kata tak penat ke, tak berhenti-henti. Tak, sebab dah biasa. Subhanallah. Muslimin muslimat, pendidikan kendiri, iaitu menguruskan diri sendiri, pendidikan yang sangat mahal. Subhanallah, Allahu Akbar. Sayang ibu ayah yang tak didik anak-anak begini. Sebab satu masa anak ini akan jauh daripada kita. Kalau ibu-ibu sekarang duk didik apa? Tak apalah, pergi belajar, Umi basuh pinggan. Tak apa, pergi ni, tak apa, Umi boleh ni. Ni. Anda sangat. Itu adalah satu risiko yang sangat berat. Pengalaman saya handle masalah rumah tangga, penceraian kadang-kadang sebab ni je. Suami ni dah fed up. Isteri ni tak pandai ngemas, tak pandai masak, tak nak dan tak nak belajar. Dan tak nak usaha. Rumah sepah. Lelaki ni pula dibesarkan seorang ibu yang bersih, cekap, dia pun cekap. Mula-mula boleh bertahan. Sebab apa? Bukan senang nak bentuk bila umur dah 20 lebih. Kalau tidak dibentuk daripada kecil, daripada remaja. Kalau dah kahwin baru nak bentuk, masa tu orang kata buluh tu dah keras dah. Maka sangat susah, kadang-kadang tak berubah. Dah kahwin 10 tahun pun masih lagi penyepah. Maksudnya masih lagi malas nak kemas, tak ni. Sebab itu ibu-ibu, saya pada ilmu agama, ilmu kendiri, pengurusan diri sendiri sangat penting. Supaya jari jemari anak kita mahir buat kerja, mahir basuh pinggan, mahir susun pinggan, mahir lipat kain, mahir jemur kain, menyapu mahir, mop lantai mahir semua. Subhanallah, kerana ilmu menguruskan hidup dan kita sentiasa hidup dengan ilmu tersebut. Dan itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Kalau kita didik anak-anak kita, kita dapat pahala yang berpanjangan. Pahala yang berpanjangan, muslimin muslimat. Selagi anak itu sentiasa menyapu, membersih. Membersih itu kan syatrul iman, kebersihan itu sebenarnya daripada iman. Anak kita masak, anak kita jemur kain, anak kita pandai lipat kain. Sepanjang mereka buat itu, kita ada bahagian pahala. Kerana hasil didikan kita dengan sabar. Sabar kita didik dia lipat kain. Sampai comel, cantik, tersusun elok, lurus. Sabar kita ajar anak-anak kita ni jemur kain dengan elok, kebas dulu, bagi susun elok-elok. Bersih satu hal, kemas satu hal, tersusun satu hal, cekap satu hal. Subhanallah, dalam tempoh ni memang kena didik dengan sabar. Alhamdulillah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mohon maaf. Dan kita bacakan Al-Fatihah boleh? Muslimin muslimat, buat arwah ayah saya khususnya dan arwah semua ibu dan ayah kita yang telah pergi, nenek moyang kita. Mungkin ada yang nak sedekahkan Al-Fatihah untuk suami ataupun isteri, untuk anak-anak yang telah pergi dan siapa saja. Lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 10 minit je lagi ya. Subhanallah. Satu, minta maaf, saya nak cerita sikit lagi. Arwah ayah saya ni seorang yang lucu, yang suka buat lawak, yang periang. Karakter saya banyak sangat karakter arwah ayah. Saya sebenarnya seorang yang suka buat lawak. Siapa yang kenal rapat saya, memang saya seorang yang suka buat kelakar, suka buat lawak. Sekolah menengah orang panggil saya Asmat Lawak. Sekolah rendah saya suka berlakon. Saya suka pantomin. Saya suka banyak masuk pertandingan-pertandingan, program-program lakonan. Memang saya daripada sekolah rendah, sekolah menengah, memang itulah otak, macam orang kata otak gila-gila kan. Berlakon macam-macam lakonan watak. Saya memang itu macam, saya tak malulah berhadapan dengan orang, buat apa-apa lawak, buat apa-apa lakonan, jadi Mr. Bean lah, apalah macam-macam. Ayah saya memang ada karakter yang serius, kerjanya sungguh-sungguh, mesti buat yang terbaik. Lepas tu time dia serius, time dia ceramah, dia boleh selit banyak cerita, menarik, cara penyampaian mudah faham. Saya dapat bakat tu daripada arwah ayah lah. Lepas tu yang bayangkan ya, bagaimana arwah ayah ni dengan anak-anak suka bergurau, suka buat lawak. Kami anak-anak kadang-kadang, ayah ni geleng-geleng kepala. Alah, ayah ni macam suka buat lawak, suka usik anak. Suka buat lawak. Kadang-kadang tu macam kita panggil lawak yang lawak apa ya, macam tu lah. Tapi tanya dia mengajar, dia ceramah okey, bukan serius apa. Muslimin muslimat, bagi seorang ayah ni kena ada bonding yang kuat dengan anak. Ibu pun sebenarnya kena kita ni selalu kena pandai bergurau juga dengan anak. Buat lawak dengan anak, bergurau dengan anak, kadang main kan bersama-sama. Subhanallah, puji anak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang karakter seorang ayah ni serius, muka ketat. Kalau anda boleh belajar, sebenarnya nak bergurau ni boleh belajar kan, gurau-gurau. Dalam Google sekarang ni macam-macam, boleh Google ayat-ayat pick up line, ayat-ayat bergurau kalau kita tak ada idea. Sebab ia membentuk emosi anak yang sangat baik, emosi anak yang ceria, yang bersemangat dan sebagainya. Subhanallah. Okey, itulah ya, kau nak cerita terlalu banyak. Sempena ulang tahun kematian, ulang tahun kematian. Subhanallah. Arwah ayah saya, minta maaf saya cerita pasal arwah ayah ni. Siapa yang baru masuk, malam tadi, setiap 10 malam Ramadan, bukan ni 10 Ramadan ada hari Jumaat, malam tu, kira malam tadilah, arwah ayah saya meninggal 4 tahun yang lepas. Alhamdulillah. Ala kulli hal, pergi dalam keadaan yang sangat baik. Muslimin muslimat dimata Allah sekalian, sekarang kita nak baca satu hadis Nabi daripada tajuk kita, iaitu istiqamah. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, wa an Abi Amru wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah summa istaqim, rawahu Muslim. Daripada ada yang menyatakan namanya Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, katakanlah padaku tentang Islam, suatu pernyataan yang tidak akan saya tanyakan lagi kepada seseorang selain engkau. Rasulullah SAW berkata, katakanlah kul. Nabi kata kul, katakanlah amantu billah summa istaqim. Katakanlah amantu billah. Nabi kata, Nabi ajarkan kepada Sufyan yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ajarkanlah kepadaku tentang Islam, satu pertanyaan, satu pernyataan yang tidak akan saya tanyakan lagi kepada seseorang selain daripada engkau. Lalu Nabi menjawab, katakanlah saya beriman kepada Allah. Qul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Summa istaqim, kemudian kamu istiqamah dengan kalimah amantu billah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menghimpun makna Islam dan iman secara keseluruhan. Hadis ini sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya orang yang berkata qalu rabbuna Allah,
Tuhan kami ialah Allah, maka kemudian dia beristiqamah akan diberikan syurga. Sebagai ulama makrifah berkata, rujukan istiqamah kepada dua hal, yakni kebenaran iman kepada Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah baik lahir maupun batin. Nabi SAW pernah bersabda, beristiqamahlah dan jangan pernah menghitung-hitung amal baikmu. Ketahuilah bahawa sebaik-baik amal perbuatan kalian ialah solat dan tidak ada yang memelihara wuduk melainkan orang mukmin. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda. Okey, perhatikan sabda Nabi ini. Nabi sebut, beristiqamahlah dan jangan kamu hitung-hitung amal baikmu. Beristiqamah. Istiqamah dalam mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan jangan kamu hitung-hitung amalan baikmu. Tak perlu hitung-hitung, tak perlu sebut-sebut amal kebaikan kita. Nabi sambung lagi, ketahuilah sebaik-baik amal perbuatan kalian ialah solat. Nabi kata, sebaik-baik amal perbuatan, sebaik-baik ibadah kamu ialah solat. Tuan-puan sekalian, bulan Ramadan ni bukan hidupkan dengan puasa saja. Kalau kita tak boleh, tak kuat nak bangun tahajud, tak kuat nak solat duha banyak-banyak, tak kuat nak solat witir, tarawih pun malas. Tapi kalau boleh tak nak ni. Saya cuma nak bagi tahu, kalau rasa mungkin sibuk sangat, kerja teruk sangat, kerja kilang balik lewat malam, tarawih dah tak larat, apa sajalah mungkin muslimin muslimat, jagalah solat fardu dengan sesungguh-sungguh sebaik-baiknya. Cuba solat di awal waktu, cuba solat dengan tenang dan khusyuk. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang bila nampak imam dah nak habis bacaan, dia pun berlari lagi. Imam dah habis baca Al-Fatihah, kemudian dia dengar imam baca surah An-Nas, dia dah boleh agak dah kan, Qul a'udzu birabbin nas, dia pun berlari naik tangga masjid surau, okey nak dapat sempat dengan imam. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebenarnya makruh, terburu-buru masuk ke dalam solat adalah makruh. Jangan pernah terburu-buru untuk solat. Solat jangan terburu-buru. Solat mesti dimulai dengan tenang. Kalau kita dengar imam dah baca Al-Fatihah, kita tengah jalan kaki, kita dengar imam dah baca surah An-Nas, kita dah boleh agak An-Nas ni berapa banyak, jalan je dengan tenang. Walaupun tak sempat rakaat pertama ke rakaat kedua ke, it's okay. Penting masuk solat dengan tenang, lepas tu tambahlah masbuk. Tuan-puan sekalian, berjalan kita menuju ke tempat solat fardu ni, muslimin muslimat, pun dah besar dah pahala. Dan insya-Allah kita dapat dah pahala jemaah tu secara penuh, walaupun kita tak dapat sebagaimana maksud secepat mungkin. Tak apa jadi masbuk pun, muslimin muslimat. Kalau betul nak dapat daripada awal, datang lebih awal. Tapi kalau dah lambat, janganlah terburu-buru, terkocoh-kocoh masuk Allah. Jangan. Sebab solat ini adalah satu saat yang sepatutnya kita dapat kemanisan dan ketenangan, kemanisan rasa tenang. Luar daripada solat, kita ni banyak benda fikir, banyak benda nak urus, banyak benda bekerja. Bila kita nak tenang? Takkan nak tenang waktu tengok TV, takkan nak tenang waktu jalan. Waktu yang paling tenang adalah waktu kita sedang berkata-kata dan bercakap dengan Allah, iaitu waktu solat. Jadi masuk solat dengan tenang, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi sebut sebaik-baik amalan perbuatan kalian adalah solat dan tidak ada yang memelihara wuduk melainkan orang mukmin. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tahu kisah Bilal bin Rabah ini riwayat yang sahih. Nabi balik pada peristiwa Isra Mi'raj. Lalu Nabi bertanyakan kepada Bilal, apa amalan kamu wahai Bilal? Kerana aku mendengar derapan telapak kaki kamu di syurga. Subhanallah, Nabi SAW pergi Isra Mi'raj, tahu kan peristiwa Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian daripada Baitul Maqdis naik pula ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, bermula daripada lepas Isyak, balik sebelum subuh. Subhanallah, Allah tunjukkan pelbagai peristiwa syurga, peristiwa neraka, jumpa sekalian Nabi, jadi imam kepada sekalian beribu-ribu, wallahu alam berapa jumlah Nabi, para malaikat semuanya. Subhanallah, muslimin muslimat, untuk dapat apa? Untuk dapat wahyu solat. Semua perintah-perintah kewajipan dan perintah larangan semua melalui malaikat Jibril. Tapi bila Allah nak turunkan perintah solat, Allah jemput dalam peristiwa yang sangat istimewa Isra Mi'raj, perintah solat.
Bila perintah solat berserta dengannya perintah wuduk. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis ini dua amalan yang paling utama, iaitu bab solat dan juga bab wuduk. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan dalam peristiwa ini juga Nabi diberikan mendengar derapan telapak kaki Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nabi balik, Nabi tanya, apa amalanmu wahai Bilal? Lalu apa jawapan Bilal? Ya Rasulullah, aku tidak ada amalan. Tapi Nabi tanya Bilal untuk jadi panduan kita. Amalan apa ni? Bilal hidup lagi ni, tapi derapan telapak kakinya dah kedengaran di syurga. Amalan Bilal ialah, Nabi Bilal kata, aku tak ada amalan apa ya Rasulullah. Tapi amalan Bilal ialah, Bilal bagi tahu, amalan Bilal, amalanku hanyalah, Bilal ni dia sangat menjaga wuduk. Batal wuduk ambil lagi, batal wuduk ambil lagi. Menjaga wuduk. Kedua, dia beramal dengan solat sunat wuduk. Sebab itu muslimin muslimat lepas ambil wuduk sebelum solat, tak masuk lagi, kita ambil wuduk awal contohnya. Kan 5 minit ke, ataupun lepas solat, lepas azan ke, lepas ambil wuduk, buat solat sunat 2 rakaat. Namanya solat sunat wuduk. Ini memang solat sunat yang maksud daripada Nabi. Bukan bid'ah, bukan tokok tambah ni ya. Memang ada Nabi beramal. Sahabat Nabi beramal. Buat solat sunat wuduk. Bagi orang yang, kenapa Ustazah? Bila ambil wuduk je nak kentut. Gangguan iblis syaitan jin ke? Macam tu kan. Asyik-asyik salahkan jin, syaitan dan sebagainya. Tuan-puan, ada banyak faktor. Bila kita bersentuh air, memang badan kita akan bertindak balas. Angin dalam badan dan sebagainya. Lagi-lagi bila kita gosok-gosok. Jadi kan ambil wuduk tu kan gosok-gosok di bahagian-bahagian tu, terkena air dan sebagainya. Dan insya-Allah ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat, Allah akan memelihara wuduk kita. Biasa bertahan 2 jam, mungkin boleh bertahan 3 jam, 4 jam. Kan? Mungkin boleh bertahan lebih lama daripada itu. Jadi subhanallah, cubalah beramal. Ambil wuduk, buat solat sunat 2 rakaat, namanya solat sunat wuduk. Ini amalan Sayyidina Bilal, menjadikan dia mendapat jaminan syurga. Dia masih hidup lagi, tapi derapan telapak kakinya telah kedengar di syurga, didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak buat solat sunat wuduk tu? Simple je niat dia. Solat sunat 2 rakaat. Kalau rasa nak ringankan solat sunat, boleh solat duduk, boleh duduk. Kalau rasa malas nak bangun, boleh duduk. Solat sunat boleh solat duduk, tapi pahala separuh. Solat sunat ni kadang-kadang buat baca Al-Fatihah saja pun tak ada masalah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Bacalah Al-Fatihah. Tak nak baca surah lain tak ada masalah. Yang wajib Al-Fatihah je. Tak baca Qul Huwallah ke, Qul A'udzu Falaq ke, Qul A'udzu Nas ke, tak apa. Baca lagi baguslah. Sebab baca Al-Quran tu kan dapat pahala yang banyak. Jadi muslimin muslimat, Allahu Akbar, dah niat solat sunat wuduk kan. Masa angkat takbir tu cuma lintaskan hati solat sunat wuduk. Dah. Gitu je. Allah, masa sebut Allahu Akbar tu, lintasan hati solat sunat wuduk. Kena sebut tak Ustazah? Sunnatan adaan tak payah. Dah solat sunat tu memang dah tak ada imam, memang seorang. Dah solat sunat memang 2 rakaat. Jadi sebut lintasan sunat wuduk cukup. Tak sebut usolli tak apa, bukan syarat sebab memang solat pun. Bukan buat benda lain, memang ibadah solat. Lintasan hati sunat wuduk. Yang nak membezakan adalah solat apa, solat sunat. Sunat apa, sunat wuduk. Selesai tu nak buat sunat qabliyah ke, tak nak buat ke, tapi memang afdalah buat solat sunat qabliyah tu. Muslimin muslimat. Jadi mungkin bulan Ramadan ni kita ni duit tak banyak untuk banyak sedekah macam Nabi. Lepas tu kesabaran pun tak kuat sangat. Lepas tu tengok-tengok qiyamul malam pun tak kuat sangat. Tuan-puan sekalian, kita jagalah solat wuduk, mungkin kita boleh jaga untuk jadi jaminan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ketalah sebaik-baik amal perbuatan kalian ialah solat dan tidak ada yang memelihara wuduk melainkan orang beriman. Mungkin dekat kerja, tempat kerja susah sikit. Kentut nak ambil wuduk apa semua. Kita cuba buat hujung minggu, Sabtu dan Ahad ketika duduk di rumah. Cuba satu hari kita menikmati manis yang sentiasa berkekalan dalam wuduk. Batal je ambil wuduk, batal je ambil wuduk. Orang yang berkekalan berwuduk ni wajahnya bersahaya. Wajahnya akan tenang, jiwa akan tenang sebab dia tidak boleh diganggu oleh bisikan-bisikan. Orang yang berwuduk ni ibarat macam ada satu lapisan luar dia ada protection. Kalau kita pakai mask protection untuk, tak tahulah protection untuk apa mask ni, saya pun tak setuju, banyak isu lah pasal mask ni, tak apalah. Okey,
protection ni. Tapi bila ambil wuduk protection whole body kita, macam active waxing kepada dosa. Orang nak ajak kita mengumpat pun kita dah ada protection. Kita nak ngumpat pun ada protection. Kan orang yang berwuduk ni subhanallah dia sedang orang berwuduk ni dia sedang bersuci dalam keadaan suci. So anytime dia boleh solat, anytime dia boleh pegang Quran yang tanpa tafsir. Dia dalam keadaan suci, bersih. Subhanallah. Dia sedang dalam keadaan gugur dosa-dosa. Itu hadis Nabi. Barang siapa yang berwuduk, maka gugurlah dosa-dosanya daripada setiap celah jari jemarinya sehingga titisan air yang terakhir. Subhanallah. Dan akan keluar daripada wajah-wajahnya. Jadi orang yang dalam keadaan berwuduk ni, orang keadaan suci, bersih. Kalau mati dalam keadaan berwuduk, bayangkan muslimin-muslimat, mati dalam keadaan berwuduk. Allahu Akbar. Arwah ayah saya masa dia dah dekat-dekat nak meninggal, dia umpama macam tahu malam tu dia nak meninggalkan 10 Ramadan, hari Jumaat. Hari Jumaat siang tu dia minta adik-adik lelaki saya bersihkan dia dengan bersih sangat. Cukur semua bulu-bulu, bersihkan ni, tinggal janggut dia saja, bersihkan misai. Saya rasa dia ni juga bersihkan ni. Maksudnya dan bila meninggal tu dalam keadaan bersih, tak ada najis, bersih, mudah sangat nak diuruskan. Muka tu kan senyum je memanjang. Masya Allah, Allahu Akbar. Pergi dalam masa tu yang menemani arwah ayah ibu saya duduk sebelah. Masya Allah, dalam keadaan macam, dan ayah saya ni kan suka bergurau. Saya kata ayah saya sempat mengeluarkan perkataan satu gurauan dengan mak. 5 minit lepas tu ayah pergi. Maksudnya adalah ayah macam cakap sesuatu yang ayah nak gembirakan nanti mak. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, solat tak payah ceritalah. Arwah ayah ni dalam ICU pun, Allahu Akbar, minta solat. Dalam ICU minta solat, minta doktor-doktor nurse bantu dia nak solat. Memang sentiasa nak dalam keadaan berwuduk. Asma, ambilkan wuduk ayah, kita pun sapu, ambilkan wuduk. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya tahu masa kita dah habis. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, saya baca hadis ni pendek saja. Saya nak tutup kuliah kita ni, Riyadhus Shalihin ni. Nak habiskan tajuk istiqamah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, bersikaplah sederhana dan bertindak luruslah. Nabi kata, Rasulullah SAW bersabda, bersikaplah sederhana. Kita ni kena bersederhana. Dan bertindak luruslah. Kena jujur, kena lurus, kena benar. Muslimin muslimat, ketahuilah bahawa tidak seorang pun yang dapat selamat kerana amalnya. Nabi kata, tak ada orang yang dapat selamat kerana amal solehnya. Maksudnya amal soleh ni bukan penyelamat kita daripada api neraka dan bukan jaminan untuk dapat syurga. Tapi Nabi berpesan bersikap sederhana dan bertindak luruslah. Kamu kena jujur, kamu kena jadi orang baik. Kan, kamu kena jadi orang yang benar, luruslah. Subhanallah, Nabi kata ketahuilah bahawa tidak seorang pun yang dapat selamat kerana amalnya. Sebab muslimin muslimat, amal kita ni selalu sedikit, terlalu sedikit. Sangat sedikit. Kemudian belum tentu ikhlas. Tapis lagi, Allah terima tak? Bagaimana solat kita, puasa kita, wallahu a'lam. Jadi kita bukan selamat kerana amal kita. Tengok sambungan. Para sahabat bertanya, apakah termasuk anda juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya juga. Nama Allah telah menyelubungi diriku dengan rahmat serta anugerah darinya. Nabi kata, termasuk diriku. Diriku juga tidak selamat dengan amalku. Tetapi dengan rahmat Allah, maka menyelubungi diriku dengan rahmat serta anugerah. Sebab itu kita sebutkan
bahawasanya kita tidak boleh masuk syurga Allah dengan amal. Lalu kita tertanya-tanya, habis itu kita beramal untuk apa? Bukankah untuk syurga? Kita beramal, mudahan dengan amal kita tersebut dapat rahmat Allah. Lalu dengan rahmat Allah itulah dapat syurga. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dia macam ni lah. Anak kita tak boleh nak balas jasa ibu ayah. Kita tidak boleh selamanya. Buat apa saja tak boleh nak balas jasa ibu ayah. Tak dapat nak membalas. Kita tidak boleh membalas kebaikan, apatah lagi nikmat yang Allah bagi dengan amal baik. Kita buat baik macam mana pun, subhanallah, tidak akan menyamai kebaikan pengorbanan ibu ayah kita. Tetapi subhanallah, dengan kasih sayang yang ibu ayah berikan, maka asbab itu Allah akan merahmati kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allahu Akbar. Sebab itulah kita terus kena banyak beramal soleh. Sebab dengan kita tidak tahu amal soleh mana yang akan membawa rahmat Allah. Terus jaga akhlak. Akhlak ni dengan Allah dan dengan makhluk. Makhluk ni kena jaga akhlak kita dengan binatang, dengan pokok, dengan sungai, dengan bukit bukau, dengan alam ni kena jaga akhlak kita ni. Subhanallah, kerana semua makhluk akan dibangkitkan dan kita akan berkait dengan semua. Kita kalau kotorkan sungai akan dipertanggungjawabkan. Kita kotorkan udara akan dipertanggungjawabkan. Subhanallah, kita santuni kucing, santuni binatang, kita santuni pokok-pokok, semua tu akan jadi saksi di mahsyar kelak. Kita berbuat baik kepada alam, kita buat baik kepada makanan setiap yang bernyawa. Nabi kata setiap yang bernyawa yang kamu berikan itu sedekah. Kita beri minum, kita beri baja kepada pokok, semua itu dikira sedekah. Yang kita beri makan kepada binatang, apa semua itu dikira sedekah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu ada kisah yang Nabi cerita daripada hadis yang sahih. Seorang lelaki yang memberi minum kepada anjing yang kehausan daripada tapak kasut dia, daripada kasut dia. Dia masuk ke dalam telaga dan asbab itu dia dapat rahmat Allah, lalu dia diampuni Allah dan dimasukkan ke syurga Allah. Jadi kita tidak tahu amalan apa. Jadi jangan meremehkan apapun amalan walaupun amalan itu sedikit, tetapi istiqamah, muslimin muslimat. Jadi Masya Allah, jangan pula kita kata kalau macam tu tak payah beramal lah saat masuk syurga dengan rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah kalau tak beramal? Rahmat Allah itu daripada amal soleh kita. Jadi terus beramal mudah-mudahan dengan rahmat Allah. Sebagaimana Nabi jawab bila sahabat bertanya, apakah termasuk kamu juga wahai Rasulullah? Sebab Rasulullah kata tidak ada seorang pun yang dapat selamat kerana amalnya. Sahabat bertanya, termasuk kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, termasuk saya juga. Nama Allah telah menyelimungi diriku dengan rahmat serta anugerah darinya. Jadi begitulah. Kalau Nabi pun begitu, apatah lagi kita. Perlunya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, muslimin muslimat, kalau tengok penjelasan, makna istiqamah ialah sentiasa tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mereka mengatakan bahawa istiqamah termasuk jawami'ul kalim, ucapan yang singkat namun syarat makna, dan istiqamah merupakan keteraturan segala urusan hanya dengan Allah lah adanya pertolongan. Dalam hadis ini terdapat petunjuk bahawa tidak ada seorang pun dalam kalangan makhluk yang mampu memenuhi hak rububiyah, kerana sabda Nabi SAW, dan tidak pula saya kecuali Allah menyelubungiku dengan rahmat dan kurnia darinya. Subhanallah, dan kerana rahmat Allah kita akan dapat udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam syurga kerana sebab amalan yang telah kamu kerjakan. InsyaAllah, alhamdulillah dah habis dah topik kita istiqamah. Esok kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu bab berfikir tentang kebesaran ciptaan Allah, kerosakan dunia, kesulitan-kesulitan di akhirat dan hal-hal lain di dunia dan akhirat, kecerobohan jiwa serta mendidiknya dan mendorongnya untuk bersikap istiqamah. Jadi subhanallah, insya-Allah kita masuk bab yang ke-9 besok. Dah habis dah bab istiqamah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita bertemu lagi besok dengan tajuk yang baru. Terima kasih suka je layan saya, berteman-temankan, dengar celoteh cerita. Kadang-kadang tu tak baca sangat kitab, tapi tuan-puan saya harap dapat juga sesuatu pengajaran, inspirasi, muhasabah diri dan lain-lain. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Puan Nur Huda Haris. Terima kasih semua. Subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah. Jangan marah yang
Ustazah, kenapa tak jawab soalan, macam-macam kan. InsyaAllah soalan-soalan tu kita akan buat slot khas, tak tahulah bila, slot khas untuk soal jawab saja. InsyaAllah sebentar nanti pukul 10.30 pagi saya akan menyampaikan satu ceramah bertajuk Wanita Serikandi Ummah. Wanita Serikandi Ummah. Dan sebenarnya sesuai juga lelaki nak dengar, sebab saya akan menyentuh juga peranan lelaki nak membentuk wanita serikandi ummah. InsyaAllah saya dah dapat dah apa yang saya bakal bincangkan. Saya nak sebutkan tentang bab wanita serikandi ummah, bagaimana kita nak jadi wanita yang cergas emosi, spiritual, rohani, fikiran, wanita yang sentiasa bahagia dalam apa jua keadaan, dan bagaimana nak jadi seorang wanita yang boleh seimbangkan ni. Dan mungkin saya berkongsi juga pengalaman dan tip diri saya sendiri untuk menjadi serikandi ummah. Bukan saya kata saya serikandi ummah, maksud berusaha untuk menjadi serikandi ummah, macam tu kan. Wanita serikandi ummah yang kita akan bangkitkan bukan diri saya, yang kita akan tonjolkan adalah isteri-isteri Nabi, ummahatul mukminat. Itulah wanita serikandi ummah yang kita akan bangkitkan, dan kita pun nak mencontohi perjalanan mereka. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Itu saja. Jangan lupa terus menderma dan menyokong kerja amal kerja dakwah kami. Setiap hari kita bagi makan berbuka puasa 5,000 asnaf fakir miskin di seluruh Malaysia, termasuk beberapa buah negara di luar, beberapa negara luar yang miskin, yang memerlukan bantuan. Terima kasih banyak-banyak. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tudung ni. Okey tak? Cantik tak pakai tudung ni? Itu dah nak promote lagi. Ini memang tudung keluaran by Ustazah Asma Harun. Subhanallah. Saya jarang kan pakai ni. Hari ni kelang kabut sempat ambil yang ni. Apa ni orang panggil tudung apa? Tudung oning. Ini oning lembek. Kalau basuh boleh gosok balik. Oning lembek ya. Tak ada apa-apa. Maksudnya bila basuh mesin ke, saya membasuh mesin, gosok balik. Jadi kain material memang yang sama seperti tudung bulat tu. Subhanallah. Lepas tu ada logo istimewa lah, AH Asma Harun. Ini logo AH ni, tak tahulah tuan-puan nampak tak? Asma Harun. AH tu Asma Harun. Jadi sama juga, saya pun pakai jubah by Asma Harun juga. Ini jubah by Asma Harun juga. Subhanallah tuan-puan, terima kasih yang support jihad ekonomi kita, perniagaan kita melalui galeri Ustazah Asma Harun. Anda boleh pergi ke Shopee kita, ada banyak pilihan pakaian, tudung dan pilihan busana Aidilfitri dah banyak, muslimin-muslimat. Masya Allah, tudung ni ada lebih kurang 20 warna, sangat banyak warna. Saiz bukan semestinya saiz labuh macam saya ni. Ada saiz S yang cukup syarat, maksudnya tutup bahagian sini cukup syarat. Mungkin boleh hadiahkan kepada ibu-ibu. Ramai orang beli tudung oning siap ni, dia hadiahkan kepada ibu-ibu dia, mak-mak. Sebab ramai mak-mak kan, makcik-makcik follow kan. Jadi mak-mak seronok lah dapat tudung bayu EH. Semalam ada orang share, dia kata Ustazah dia beli 4 like untuk mak dia. Mak dia seronok sangat pakai, sebab mak dia dah lama minta belikan tudung Ustazah Asma. Macam tu lah, mudah-mudahan boleh memudahkan segala urusan harian dengan keselesaannya, dengan terletak eloknya. Macam-macam saiz pun boleh, muka kecil, muka besar, dia adalah free size. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kat Shopee cari je Galeri UAH. Tuan-puan, ini memang high quality material. Tuan-puan nanti kalau siapa yang beli, dia tahulah bagaimana kualiti kain kita. Kalau yang oning ni dalam 60. Kalau yang saya pakai tudung bulat biasa tu 40 lebih. 40 lebih. Dengan kain sekarang yang kami beli ni, yang kami gunakan ni, kain memang dah naik harga. Subhanallah, tuan-puan sekalian, itulah, tak silap saya oning ni 60 lebih ke 50 lebih. Tak silap saya 60 lebih. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Website pun ada. Website by Asma Harun tu bukan yang kami punya. Saya nak declare, website by Asma Harun tu bukan yang kami punya, bukan saya punya, bukan bawah kami.
website by Asma Harun tu bukan kami punya. Tak ada kaitan. Jadi yang kami punya adalah Galeri UAH. Galeri UAH. Tapi by Asma Harun tu memang dia gunakan nama saya. Tak apalah tu cerita lama. Galeri UAH. Kalau website kita galeriuah.com. Tapi saya lebih sarankan pergi Shopee, lebih lengkap lah. Shopee tu Galeri UAH. UAH tu Ustazah Asma Harun. Okay, Alhamdulillah.